Kan? Proton kan. Kalau kamu ingat lagi dalam nukleus sesuatu atom tu dia ada proton dengan dia ada neutron. Betul tak? Kamu ingat tak? Okey, jadi sekarang ni uranium yang ni kamu bayangkan dia adalah satu atom yang sempurna. Dalam dia ada neutron, ada proton dalam nukleus dia. Okey, bayangkan kita ambil neutron yang lain, neutron daripada yang lain, kita tembak bawa masuk dalam atom tu, dalam atom uranium tu. Maksudnya dia ada dah terlebih neutron. Betul tak? Dia terlebih neutron. Disebabkan dia terlebih neutron, dia jadi tak stabil. Dia tak stabil, dia akan pecah. Dia akan pecah membentuk atom yang baru yang lebih stabil. Faham tak? Yes, okey, yang bila mana dia pecah tu, bersama-sama dengan dia pecah tu, dia akan membentuk tenaga satu, dan akan membentuk neutron yang baru, yang mana neutron tu akan ditembak yang lain pula. Jadi tindak balas ni kita panggil tindak balas berantai. Tindak balas yang berantai, dia macam bersambung. Okey, mula-mula kita tembak satu neutron dekat satu atom uranium. Pum, tembak. Bila mana tembak, dia masuk dalam nukleus, dia jadi terlebih neutron. Dia jadi tak stabil. Bila tak stabil, dia akan terpecah dua. Bersama-sama dengan terpecah dia itulah, bersama-sama dengan dia terpecah itulah, dia akan membebaskan tenaga satu lagi, neutron yang baru pun akan wujud dan menembak atom-atom uranium yang lain. Dia tembak yang lain. Dia okey, yang ni kita tak cerita lagi pasal ni. Okey, kita nak cerita pasal bila mana dia dah pecah ni, dia akan membebaskan tenaga ni lah yang memanaskan gas panas ni, yang memanaskan gas ni, tenaga yang terhasil tu. Okey, yang gas sejuk ni, ini daripada tangki kedua. Daripada tangki yang kedua tu. Yang kamu tengok tu ada gas kan? Yang gas ada pump tu, dia bawa gas sejuk tu kan? Lepas tu dia naik ke atas, betul tak? Okey, jadi itu gas sejuk tu, dia akan dipanaskan. Siapa yang panaskan dia tu? Yang panaskan tu adalah hasil tindak balas tadi, yang mana uranium tu ditembak oleh neutron tu pecah. Selain pada pecah, dia akan terhasilkan tenaga haba yang tinggi, yang banyak. Kenapa dia banyak? Sebab apa? Tindak balas tu berantai, dia akan berlaku lagi sekali. Okey, faham situ Okey, neutron tu dibekalkan. Neutron tu dibekalkan. Dalam bila mana dia orang nak start proses tu, dia orang bekalkan neutron tu. Faham tak? Okey, kamu tengok ni. Ya, memang dia ditembak. Dia masukkan dalam dalam penjana tu. Dia nak start satu proses tu, tak susah pun. Dia tembak satu je. Pum, tembak masuk satu nukleus. Tembak masuk neutron tu, dia proses tu akan berlaku dengan cepatnya. Sekali kena tembak, satu atom kena tembak, lepas tu dia akan merebak. Faham tak?
Tapi proses tu perlu dikawal lah. Bila mana kalau dia dah merebak banyak, kan, kalau tak dikawal boleh meletup reaktor nuklear tu, kan. Ya, sebab tu ada rod pengawal boron tu. Dia akan serap neutron. Kalau banyak sangat neutron ni akan pecahkan uranium yang lain. Jadi bila mana tindak balas tu tak terkawal, itu boleh jadi letupan stesen jana kuasa tu. Sebab itulah sebabnya. Bila mana kegagalan nak kawal nukleus, nak kawal neutron tu. Neutron dah terlalu banyak. Jadi mereka pun terlepas pandang mungkin, ataupun rod pengawal boron tu tak berfungsi. Jadi proses tu berlaku dengan cepatnya, petung meletup. Macam tu. Okey. Tidak. Gas tu tak bercampur pun dengan bahan radioaktif ni. Dia tak bercampur pun. Gas tu dia lalu tepi sahaja. Dan dia dipanaskan oleh apa? Yang sebelah dipanaskan melalui apa? Kan ni sebenarnya tangki ni. Tangki yang mengandungi uranium. Faham tak? Yes. So, gas sejuk tu akan dipump melalui tangki uranium ni. Melalui rod bahan api uranium tu. Dia lalu kot tu untuk memanaskan gas tu. Lepas tu dia keluar, dia jadi gas panas. So, function reaktor nuklear ni sekadar untuk apa? Untuk mewujudkan tenaga untuk memanaskan gas. Faham tak? Okey, jadi gas panas ni bila mana dia lalu, dia keluar je, kan, dia akan pergi ke tangki sebelahnya. Apa function gas panas ni? Gas panas ni dia akan memanaskan air. Dia akan panaskan air, kan? Okey, gambar ni gambar separuh. Kalau kamu tengok buku teks kamu, memang kamu dapat tengok penuh lah. Dia akan pergi ke sebelah ni, menara sebelah ni. Dia akan pergi sebelah ni, dia akan steam yang terhasil daripada bila mana air tu dipanaskan, dia akan dialihkan pergi ke turbin. Bahasa Melayu turbin lah, bahasa Inggeris turbine lah. Turbine. So bila mana steam panas ni lalu kot turbine, barulah dia akan berpusing. Steam tu akan pusingkan turbine. Disebabkan dia berpusing tu, disebabkan turbin tu bergerak. Disebabkan turbin tu yang bergerak. Dia macam besi yang boleh berputar. Okey, kamu bayangkan yang apa, putaran kinci angin tu. Kan, kinci angin tu dia berputar kan. Lebih kurang macam tu lah turbine tu. Dia berputar. Disebab Okey, sama. Okey, yang dikatakan dengan magnet. Okey, magnet ni bila mana dia berputar, magnet tu bila mana dia berputar, dia berputar, dia bukan magnet saja. Magnet tu dia dikelilingi oleh satu gegelung tau. Gegelung tu sebenarnya wire tembaga macam tu lah. Kamu pernah buka tak dynamo? Pernah buka tak dynamo basikal kamu? Tak pernah tak pernah. Kamu pernah ada dynamo basikal? Tak pernah ada juga. Okey. Patutlah. Okey, cuba nanti saya cuba buka ada tak dynamo basikal gambar dia sini dekat laptop ni. Sekejap kamu tengok sini. Dynamo basikal. Ni gambar besar dah ni. Pernah nampak tak ni?
Nampak? Itulah dia dynamo basikal. Kan? Okey, yang mana dikatakan turbin tu apa dia ni? Yang turbin ni yang bergerak ni. Ni lah turbin, lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Kalau kat basikal dia dipusingkan oleh tayar kan. Kalau dalam reaktor tu yang memusingkan turbin tu steam. Faham? Okey, kita tengok apa ada dalam dynamo ni. Kamu tengok kalau ada gambar ni adalah. Function dia untuk bila mana dia berputar, dia akan mewujudkan tenaga elektrik. Okey, sebenarnya apa yang ada dalam ni ada magnet. Dalam tu ada magnet. Dalam dynamo tu ada magnet. Magnet tu, keliling magnet tu ada gegelung wayar. Gegelung wayar tu, bila mana magnet dia berpusing dalam gegelung wayar tu, itu yang akan mewujudkan tenaga elektrik. Dia sebenarnya ada dynamo lah sebenarnya. Tapi kamu tak boleh lah tulis dynamo. Kamu kena tulis penjana elektrik. Faham Okey, jadi bila mana steam tu dia lalu je turbine, dia akan memusingkan turbine menyebabkan elektrik akan terjana. Okey, yang menjanakan elektrik tu kamu tulislah sebagai penjana elektrik. Okey, bila mana steam tu dia dah lalu bawah, dia dah panas ni, udara panas. Dia akan turun ke bawah. Bila mana dia turun ke bawah, dia akan disejukkan. Steam tu akan disejukkan. Okey, macam mana nak sejukkan dia? Steam tu akan disejukkan oleh air. Ni kita panggil dia condenser. Ataupun untuk kamu faham, ibaratnya apa dia? Dalam ni lah berlakunya proses kondensasi. Apa itu kondensasi kalau kamu masih ingat? Proses kondensasi adalah proses di mana gas menjadi cecair. Gas panas, kamu sejukkan gas panas tu, dia akan cair jadi air semula. So, dekat sini, dekat kondenser ni, dia akan tukarkan steam tadi menjadi air. Air ni akan turun, dia sejuk balik, dia air, dia keluar balik, dia pergi masuk balik sini. Ni gambar separuh kan. Kamu kena tengok yang atasnya balik. Yang ni, dia pergi masuk sini balik. Masuk sini balik. Masuk sini, dia akan dipanaskan balik oleh gas panas. Lepas tu dia pergi balik ke steam tadi. Dia pergi balik naik atas ni. Dia akan putarkan balik turbine ni. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia turun ni, dia akan disejukkan oleh air. Disejukkan. Bila mana disejukkan, dia jadi air, dia berputar balik. Macam itulah proses dia. Okey, sekarang ni timbul satu persoalan. Siapa yang sejukkan steam? Inilah dia, menara penyejukan ni lah yang menyejukkan steam tu. Okey, apa ada dalam menara penyejukan ni? Dia ada air juga. Air tu berputar. Air tu, okey, bermula menara penyejukan ni, air ni lah sejuk kan? Sejuk. Okey, dia pergi lalu kok pump akan pump balik masuk dalam menara kondenser ni. Dia akan menyejukkan steam yang tadi yang putarkan turbine tu. Lepas tu dengan dia pun jadi panas juga. Air panas ni pergi balik ke menara penyejukan untuk disejukkan. Lepas tu dia pusing balik turun bawah. Dia pump balik masuk dalam menara kondenser. Tujuan dia air sejuk ni untuk menyejukkan steam yang dah lalu turbine tadi. Itulah dia. Apa dia?
Menara penyejukan ni, kamu nampak air ni air keluar ni. Aha. Dia air sejuk ni. Okey, air sejuk ni bukannya daripada menara penyejukan. Kamu nampak tak dia turun steam daripada turbine ni. Kamu nampak daripada turbine ni, dia turun sini, dia masih lagi dalam bentuk gas. Tapi dia disejukkan oleh siapa? Oleh air yang dalam ni, dalam apa kita panggil ni? Dalam apa benda ni? Dia ada tube dalam tube dia ni, kan? Yang tube ni lah sebenarnya air tu dia tak bercampur pun dengan steam ni, tapi steam ni bila mana dia dah terkena air yang sejuk tu, dengan dia jadi air sejuk. Steam tu dia panas. Bila mana dia lalu sini, dia turun ke bawah, dia jadi sejuk. Bila mana steam tu jadi sejuk, steam tu daripada gas, dia akan jadi air. Jadi air tu dia akan ditolak masuk balik, pergi ke mana? Pergi balik ke sini, naik ke atas ni, dia pergi sini balik, dia dipanaskan balik jadi steam. Lepas tu steam tu turun balik kena sini. Steam tu kena turbine, pusingkan turbine. Dia turun balik, dia turun sini. Dia akan jadi disejukkan oleh air. Air daripada mana? Air daripada ni, daripada tube ni. Daripada menara penyejukan ni, sejukkan dia. Dia tak bercampur, dia tak bercampur. Air dengan steam tu tak bercampur. Air dalam dia punya tube dia sendiri, steam dalam condenser. Dalam condenser ni, dalam ni. Jadi tujuannya air lalu sini untuk menyejukkan steam ni. Dia akan bila mana steam tu disejukkan, dia membentuk air balik, dia pump balik, masuk balik dalam sini. Bila sini, dia pergi balik ke sini, naik balik, pusing balik. Benda tu berputar seterusnya. Dan dia akan berterusan. Dan sebab tu elektrik tu sentiasa dijana. Selagi rod bahan api ni ada, rod bahan api uranium ni ada, selagi itulah proses ni akan berterusan. Berterusan dan berterusan. Dan apa yang berlaku kat reaktor ni, mereka kena kawal menggunakan rod boron tu. Dia orang kena kawal kewujudan nukleus. Kewujudan neutron. Kalau neutron terlalu banyak, maka proses pembelahan nukleus akan sentiasa berlaku, menyebabkan reaktor terlalu panas. Faham tak? Bila reaktor terlalu panas, apa jadi? Jadi tak terkawal lah. Jadi mereka kena perlahankan juga neutron tu. Dia akan perlahankan tindak balan neutron tu. Kalau tidak, dia akan bedil, dia akan tembak semua nukleus-nukleus yang ada. Dia perlahankan menggunakan moderator grafit. Itu tujuan moderator grafit tu, untuk perlahankan neutron. Tapi dia dah perlahankan, neutron pun terlalu banyak, jadi dia terpaksa serap menggunakan rod pengawal boron. Faham tak? Tapi proses ni dia perlu berlaku dalam satu konkrit. Kamu nampak tak yang warna oranye ni? Nampak tak? Dia ada wujudkan, dia kena berada dalam perisai konkrit. Supaya apa? Supaya sinaran radioaktif tidak bocor. Kan? Dia ada satu sinar, kita panggil dia sinar gamma. Sinar gamma ni dia boleh bocor. Dia akan macam X-ray tu. Jadi sebab itulah mereka wujudkan satu lapisan konkrit yang tebal, yang mana proses ni hanya berlaku dalam reaktor nuklear sahaja. Walaupun dia terwujudnya radioaktif ke apa ke, dia tak bocor keluar. Faham tak? Faham? Okey, bila mana kamu dah faham ni, saya rasa yang seterusnya tidaklah susah mana, sebab semuanya adalah fakta semata-mata. Kenapa kita nak sangat pakai nuklear ni? Pertama sekali, nuklear ni dia tak macam bahan api petroleum. Bahan api petroleum ni
apa jadi? Dia akan bila mana kamu bakar petroleum, maka gas rumah hijau akan wujud. Gas karbon monoksida, karbon dioksida, itu kan akan memanaskan dunia kan. Ataupun kebanyakan negara-negara yang nak pakai nuklear ni sebab apa? Sebab dia kekurangan sumber tenaga yang lain. Contohnya Amerika dia tak terima matahari yang banyak kan. Kalau musim panas tu memanglah. Kalau musim sejuk dia tak terima matahari yang lama. Jadi nak guna panel suria tu tak cukup bahan elektrik yang dihasilkan kan. Jadi mereka kena guna tenaga nuklear. Selain daripada itu, negara-negara ni yang buat tenaga nuklear ni mereka bila mana dia hasilkan elektrik, dia adalah sumber pendapatan negara. Dia boleh bekalkan kepada negara-negara yang lain yang perlukan elektrik dan dibayarlah kan. Ianya dibayar. Kemudian keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi, contohnya China lah. China ni ramai, macam kita 30 juta. Dia orang 1 trilion. 1 bilion. India contohnya. Tapi India pun sampai sekarang dia orang, saya tak tahulah, saya rasa dia orang tak ada kot. Dia ada ke tenaga nuklear India? Rasa tak ada. Dia orang pernah ada itu di Bhopal, tapi kat sana berlakunya letupan reaktor nuklear. Selepas tu tak tahu dah apa jadi kan. Tapi di China mereka ada. Mereka menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan elektrik. Contohnya kalau macam kat Malaysia ni, kita banyak sungai. Sungai itulah kita gunakan untuk memusingkan turbin. Kita buat apa? Buat dam. Dam ni bahasa Melayu apa dia? Empangan kan? Buat empangan. Untuk menjanakan elektrik. Untuk kita tak ada. Kita hanya ada satu sahaja. Kalau kamu tahu dekat Bangi tu. Dekat Bangi tu ada stesen jana nuklear Malaysia punya. Tapi bukan yang besar, kecil sahaja. Itu hanya boleh menghasilkan 1 megawatt sahaja. Jadi kecil lah. Dan bukannya untuk menghasilkan tenaga nuklear pun tak. Kita tak cukup lah. Itu hanya untuk penyediaan radioisotop kan. Kalau macam hospital perlukan radioisotop, jadi mereka akan bekalkan. Macam tu je lah. Okey. Sebenarnya nuklear ni apa bahaya dia? Apa bahayanya nuklear ni? Dia bahaya tiba-tiba berlakunya letupan. Contohnya sistem jana kuasa dia meletup. Itu yang bahaya. Ataupun dia punya sisa radioaktif dia dibuang macam tu sahaja. Ataupun berlaku kebocoran kepada sisa tong-tong sisa dia tu. Jadi dia boleh menyebabkan impak yang sangat besar lah. Sebab apa? Bahan radioaktif ni dia menyebabkan 2 kesan. Satu kesan kita panggil kesan somatik. Satu lagi kita panggil kesan genetik. Okey, kesan somatik ni kesan apa? Bila mana soma ni, maka dia melibatkan badan lah, tubuh badan kita. Tubuh badan. Bila mana somatik ni, seluruh tubuh badan kita. Seluruh sel tubuh badan kita. Itu dipanggilkan somatik. Jadi kita akan merasa letih, loya. Kalau kena mata kita menyebabkan katarak, leukemia kan. Leukemia ni kanser ataupun keguguran rambut. Bila mana dah tak kena banyak sangat radioaktif, kita boleh gugur rambut kita kan. Dan juga menyebabkan kesan genetik. Mereka yang terkena bom atom tu ada yang hidup. Ada yang antaranya yang kat Hiroshima tu hidup. Tapi mereka melahirkan bayi-bayi yang cacat. Sebab apa? Sebab sel dia mengalami mutasi.
Dia punya bahan genetik dia sudah pun berlakunya mutasi. Dan ada antara mereka yang hidup tu, mereka selepas daripada tu mereka mendapat penyakit kanser. Sebab apa? Sinaran radioaktif yang terkena pada badan mereka tu menyebabkan sel tu bermutasi, membentuk sel-sel baru yang tak normal. Okey, di Malaysia ni kenapa kita kena ada tenaga nuklear? Pertama sekali, walaupun kita tak perlukan lagi, setakat ni kita ada petroleum dengan arang batu. Tapi kena faham, bahan api fosil ni, iaitu petroleum dengan arang batu ni, makin lama makin habis. Makin lama makin akan berkurangan. Dan kos dia semakin lama semakin mahal. Petroleum ni makin lama makin mahal. Begitu juga dengan arang batu, makin lama makin mahal. Jadi perlu cari alternatif lain untuk menghasilkan elektrik. Okey, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga akan lebih rendah berbanding sumber bahan api fosil. Sememangnya betul. Sebenarnya nuklear ni dia tidak menyebabkan terhasilnya gas rumah hijau. Tak menyebabkan terhasilnya karbon monoksida, tak. Berbanding kalau kamu bakar petroleum, apa yang akan keluar? Karbon monoksida, karbon dioksida, semua tu ada. Tapi dengan menggunakan penjana nuklear ni, penjana tenaga nuklear ni, kamu tengok tak terhasil pun tak terhasil pun karbon, gas karbon tak ada. Mana ada? Dia panaskan gas, lepas tu dia pergi steam. Okey, lepas tu steam tu akan pusingkan turbine, tu je. Mana hasilkan ni? Yang bahaya adalah sisa radioaktif. Sisa-sisa yang daripada sini, daripada tank ni, bila mana dah habis pakai, sisa-sisa dia tu, itu yang berbahaya. Hasil daripada pecahan uranium tu, bila mana dia dah terpecah, dia juga akan menghasilkan radioisotop yang berbahaya. Bukan sahaja radioisotop yang tak berbahaya, yang berbahaya pun akan wujud juga. Okey, kawasan strategik berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyejukan. Jadi untuk bila mana kamu nak buat stesen janakuasa ni, dia kena berdekatan dengan sungai. Sebab kamu perlukan air juga untuk alirkan dekat menara penyejukan ni. Perlukan air juga. Kalau tak ada air, macam mana nak sejukkan? Nak sejukkan steam ni tak boleh. Jadi dia perlukan kawasan sungai, kawasan air mengalir. Untuk apa? Untuk sejukkan air tu, steam tu. Dia perlukan air juga, air daripada sungai. Untuk laut kan air garam. Satgi terbentuk garam kat sebelah ni. Sangkut kat sini Jadi air laut ni dia tak boleh, sebab dia bercampur dengan garam. Dia kena dengan air tawarnya. Itu masalahnya. Bila mana nak buat loji ni, dia kena kawasan sungai. Untuk apa? Untuk sejukkan, untuk sebagai sumber air, untuk menyejukkan air dekat menara penyejukan tu. Okey, kadar tenaga yang dikeluarkan adalah jauh lebih besar, betul. Sebenarnya tenaga nuklear ni, yang ni, dia boleh menghasilkan tenaga yang sangat besar. Kamu bayangkan, tengok bom atom meletup dekat Hiroshima tu, itu baru plutonium. Bayangkan kalau uranium ni punya tindak balas, sudah tentu lagi besar, lagi banyak, dan jauh lebih tinggi berbanding daripada tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran petroleum dan juga arang batu. Itulah, dia ada pro dan dia ada cons. Pro ni kebaikan dan dia juga ada keburukan. Keburukannya apa? Kalaulah berlaku letupan jana kuasa, seperti mana berlaku di Jepun. Di Jepun pernah berlaku letupan jana kuasa nuklear. Tenaga nuklear ni pernah meletup di Jepun. Jadi apa jadi? Mereka terpaksa tembak simen, tembak konkrit. Supaya apa? Supaya sinar radioaktif tu tak kena pada manusia. Jadi satu bandar kena pindah.
Satu bandar kena pindah ke tempat lain. Kalau tidak, semua akan terdedah pada sinaran radioaktif. Okey. Terbiar sampai sekarang terbiar. Sampai sekarang bandar, saya lupa dah nama tempat tu, Fukushima. Bahaya, sangat bahaya. Sebab apa? Ada bahan radioaktif. Yang mana kalau terkena boleh menyebabkan kanser. Kanser. Kalau kamu tak mati pun, kamu akan lahirkan anak yang cacat. Hasil pada terdedah kepada sinaran radioaktif tu. Okey, itu sahaja kelas kita pada petang ini, iaitu penerangan semula daripada video yang saya dah bekalkan pada hari Isnin. Siapa antara kamu yang tengok habis video tu? Siapa dah tengok video nota nuklear tu? Patutlah kamu tak tengok habis. Ada yang tengok habis tak?